KKM ambil serius isu tular libatkan proses vaksinasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nur Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini diraikan sederhana berikutan negara masih diancam pandemik COVID-19. Solat Sunnah Aidiladha turut dilaksana mengikut SOP ditetapkan bagi membendung penularan pandemik yang semakin meningkat sejak beberapa hari lalu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman antara 300 jemaah yang menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Negara. Ketibaan mereka disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Besar Masjid Negara Ehsan Muhammad Hosni. Di Sabah, Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin menunaikan solat sunat Aidiladha di Surau Istana Negeri Kota Kinabalu bersama kira-kira 20 jemaah terdiri dari ahli keluarga dan warga istana. Solat diimamkan Pegawai Agama Istana Negeri Imran Anggun, manakala khutbah bertajuk Pengorbanan Meraih Keredaan disampaikan kaki tangan Istana Kamarul Omar Baki. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor pula menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Haji Noor, Serusup, Tuaran. Sementara itu, pelaksanaan solat sunat Aidiladha di Perlis dibuat di kawasan Tanah Lapang melibatkan kesemua 103 buah masjid seluruh negeri. Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail menunaikan solat Aidiladha di dataran istiadat Istana Arau. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail disertai lebih 300 qariah kota Diraja Arau serta kepimpinan kerajaan negeri. 100 orang jemaah hadir bagi melaksanakan solat sunat Aidiladha di Masjid Zahir Alur Star. Imam Satu Masjid Negeri Kedah Khairul Firdaus Abu Bakar berkata, jumlah jemaah yang dibenarkan itu sebagai tanda pematuhan terhadap ketetapan yang diputuskan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah JEK. Memasuki tahun kedua Aidiladha dalam norma baharu, umat Islam di negara ini tetap bersyukur kerana masih dapat melaksanakan ibadah korban walaupun terikat dengan SOP yang ketat. Di Masjid Sultan Muhammad II, Teliput, Kota Baru, ibadah dilakukan mengikut SOP ditetapkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Hanya 10 petugas diamanahkan untuk menyembelih 10 ekor lembu dalam tempoh 2 hari Aidiladha. Manakala 15 petugas lagi akan terlibat memotong dan mengagihkan daging kepada penerima yang layak. Di Perak, Exco Negeri Razman Zakaria menyampaikan 72 bungkus daging korban kepada petugas barisan hadapan dan penduduk apartmen Tropicana Bukit Merah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Bantuan merupakan sebahagian daripada 17 ekor lembu yang disumbangkan Pusat Khidmat Adun Gunung Semanggul kepada penduduk di sekitar Bagan Serai. Penetapan hanya 5 ekor lembu dibenarkan disembelih sehari untuk ibadah korban dipatuhi pengurusan Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai Serkam. Pengerusi Masjid Rizal Ramli berkata pihaknya akan menyembelih 14 ekor lembu dalam tempoh 3 hari Aidiladha. Seramai 25 petugas akan membantu proses penyembelihan termasuk pengagihan. Gotong royong dengan bilangan peserta 15 orang melancarkan ibadah korban di Sabah. Di Masjid Duyufur Rahman, Kampung Lok Kawi Baru, 15 ekor haiwan korban disembelih. Sementara itu, di Beluran, 71 ekor haiwan korban akan disembelih sepanjang Aidiladha.
Pejabat Parlimen Beluran pula menyumbang 22 ekor lembu untuk diagihkan kepada 3 kawasan DUN iaitu Labuk, Sugut dan Telupit. SOP pelaksanaan ibadah korban tahun ini dipatuhi. Petugas-petugas penyembelihan memenuhi syarat ditetapkan dalam garis panduan pelaksanaan ibadah korban yang dikeluarkan JAKIM dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Apabila saya melihat tadi, sebab saya telah melalui 2 keadaan. Pagi tadi saya sembelih secara manual tempat, sehingga sekarang pun tak berapa nak selesai lagi. Tapi kalau di sini, kalau 4 ekor dalam masa yang sekejap macam itu, memang cukup terbaik, nampak profesional dan cara kerja dengan mengguna alat bantu moden. Dan kita harap ia merupakan satu usaha yang baik daripada tempat ini dan insya-Allah saya amat berpuas hati. Beliau membuat lawatan ke program Musaadah Perdana Ibadah Korban Wilayah Persekutuan di salah sebuah rumah penyembelihan di Selangor. Kementerian Kesihatan Malaysia memandang serius isu yang tular di media sosial melibatkan beberapa dakwaan mengenai suntikan vaksin COVID-19. Timbalan menterinya, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata usaha mencapai imuniti kelompok tidak akan dapat dicapai sekiranya masih ada pihak yang bersikap sambil lewa ketika proses pemberian vaksin. Ia sangat serius dan ia adalah hasrat kerajaan, hasrat untuk menyelamatkan rakyat Malaysia dan negara kita hari ini. Jadi pada siapa-siapa yang melanggar perkara ini, yang buat perkara main-main seperti yang kita lihat, tidak serius dengan memberi suntikan, tidak mengikut SOP. Kita tahu bahawa kita telah diberi penerangan suntikan yang diberikan sebelum dan selepas suntikan mesti menunjukkan picagari itu kepada orang yang menerima suntikan itu. Tambahnya, tindakan tata tertib telah diambil ke atas petugas kesihatan yang didapati cuai ketika proses vaksinasi di PPV Pandu Lalu, Kem Lapangan Terbang Sungai Petani, Kedah Sabtu lalu. Selain itu, laporan polis juga telah dibuat mengenai suntikan picagari kosong di 2 PPV di Lembah Kelang. Kertas siasatan bakal dibuka dan tindakan tegas akan diambil. Itu tindakan polis daerah Kuantan susulan video tular beberapa individu dipercayai satu keluarga yang bertindak keluar daripada kawasan kediaman yang dikenakan PKPD. Justru, Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali meminta individu yang merakamkan video terbabit tampil bagi membantu siasatan. Jadi saya telah mengarahkan tinjauan dan juga pemerhatian dibuat di kawasan ini dan saya memberi nasihat kepada semua, janganlah melakukan perkara ini kerana perkara ini adalah salah. Siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 22(B) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semalam, tular video berdurasi 33 saat menunjukkan beberapa individu bertindak meloloskan diri melalui celah pagar untuk keluar dari satu kawasan kediaman yang dikenakan PKPD. Ini pula susulan video tular berkenaan pelanggaran SOP solat Hari Raya Aidiladha di seberang perai tengah Pulau Pinang membabitkan warga asing. Tindakan tegas tanpa kompromi termasuk tindakan pengusiran mengikut Akta Imigresen 1958-63 akan diambil terhadap mana-mana individu yang terbabit, menganjurkan majlis berkenaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menerusi kenyataan memaklumkan polis Diraja Malaysia melalui Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai Tengah telah memulakan siasatan.
Selain itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain diminta segera memberikan laporan terperinci berhubung penugasan anggota yang dipertanggungjawabkan untuk memantau pematuhan SOP ketika perayaan Aidiladha tahun ini. Orang awam juga diminta agar tidak mengeluarkan sebarang kenyataan menyentuh sensitiviti agama dan perkauman yang boleh mendatangkan ketidaktenteraman awam. Mayat pemandu lori Arang Batu yang dikhawatiri lemas selepas terjatuh ke dalam laut di jeti pemunggahan Arang Batu, Port Dickson pada Isnin berjaya ditemukan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sembilan, Penguasa Bomba Muhammad Hafiz Ahmad Termizi berkata mayat Syarul Nizwan Said, 33 tahun, dijumpai kira-kira 2.5 km dari lokasi mangsa dilaporkan terjatuh. Semasa pencarian, keadaan mangsa masih telah terapung di kawasan permukaan. Jarak daripada tempat pencair telah terjatuh 2.5 km. Pakaian penuh dan kecederaan tiada, masih dapat bagi dari segi fizikal tiada, tapi masih menunggu laporan kesihatan. Terdahulu, pihak pengurusan jeti pemunggahan Arang Batu terbabit membuat panggilan kecemasan pada 19 Julai melaporkan kejadian lelaki bersama lori 5 tan yang dipandunya terjatuh ke dalam laut kira-kira pukul 1.30 pagi. Mayat mangsa telah dihantar ke Hospital Port Dickson untuk bedah siasat dan ujian saringan COVID-19. Sorok 3 pendatang tanpa izin parti dalam bonet. Taktik seorang pemandu kereta sewa itu akhirnya membawa padah apabila dikesan polis di sekatan Jalan Raya SGR di Jalan Feri, Hutan Melintang, Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner ACP Ahmad Adnan Basri dalam kenyataan berkata hasil semakan mendapati kesemua warga asing terbabit tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan diri yang sah. Kesemua suspek turut tidak mempunyai sebarang dokumen surat rentas negeri yang sah. Pemandu berusia 36 tahun itu dipercayai membawa ketiga-tiga lelaki itu ke Batu Gajah dengan bayaran RM100 seorang. Kes disiasat di bawah Seksyen 55E dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palak 63 serta Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 16 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. 60 karton rokok tidak bercukai kastam bernilai RM12,144 dirampas di sebuah premis di Benut Pontian, Johor. Tangkapan dilakukan Batalion 5 Pasukan Gerakan AM PGA Simpang Renggam hasil maklumat awam serta risikan dijalankan. Pegawai Pemerintah Batalion 5 PGA Superintenden Dimin Awang menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya turut menahan seorang lelaki berumur 32 tahun dipercayai bertindak sebagai pembekal rokok seludup untuk pasaran sekitar daerah berkenaan. Suspek dipercayai menjadikan premis terbabit sebagai tempat penyimpanan rokok seludup sebelum diedarkan kepada peruncit-peruncit. Suspek dan hasil rampasan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes jangkitan harian meningkat kepada 12,366 kes berbanding 10,972 kes semalam dengan 93 kematian. Manakala 7,567 lagi kes sembuh baharu dilaporkan menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 133,703. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri.
Sasaran 3 pingat buat kontijen negara di Olimpik Tokyo 2020 adalah realistik. Itu pandangan yang diluahkan bekas Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Siah Kok Chee yang menganggap jumlah sasaran itu mampu dicapai berdasarkan tahap prestasi semasa barisan atlet negara. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican semalam mengumumkan sasaran untuk meraih 3 pingat dengan satu daripadanya emas. Sukan badminton, berbasikal trek dan terjun menjadi sandaran utama dalam misi itu. Datuk Siah Kok Chee yang juga ahli kehormat MOM berkata sasaran itu mampu dicapai menerusi ketiga-tiga sukan itu seperti mana pernah dilakukan sebelum ini. Beliau pada masa sama mengingatkan para atlet supaya tidak gemetar dalam membawa cabaran negara selain perlu mempunyai keyakinan tinggi untuk mengatasi lawan mereka di tamasya berkenaan. Pada edisi 2016 di Rio de Janeiro, tiada sebarang sasaran spesifik diletakkan buat kontijen negara. Namun, Malaysia berjaya membawa pulang 4 pingat perak dan 1 gangsa. Sementara itu, daripada 30 atlet negara yang bakal berentap di Tokyo, seramai 12 daripadanya merupakan atlet yang membuat penampilan sulung. Pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam, Muhammad Sadiq Mustafa menjangkakan 12 atlet tersebut mempunyai peluang untuk bersinar dengan potensi meraih pingat. Pandangan Sadiq dilontarkan berdasarkan kedudukan ranking dunia, pengaruh mentor dan persediaan sebelum tamasya. Antara yang menjadi tumpuan untuk menyinar adalah pemain badminton perseorangan lelaki Lee Zijia berdasarkan kejayaan meraih gelaran juara All England serta persiapannya. Selain itu, Sadiq juga memilih Muhammad Shah Firdaus Sharum dari sukan berbasikal trek dan atlet memanah Shakira Masyaikh. Firdaus dia ada Azizul dan membuat latihan bersama Azizul adalah satu sparring yang amat baik untuk kita melihatkan mengurangkan beban sebenarnya kepada Azizul untuk deliver pingat emas. Bagi pasukan memanah juga saya menaruhkan harapan daripada pasangan Khairul dan rakan beliau yang melayakkan diri secara merit memanah kita. Dia akan bertanding secara dual. Ini bertanding secara dual ni dia agak terbuka sedikit. Walaupun Korea telah mengungguli keseluruhan pingat emas di Brazil dahulu. Sepanjang penyertaan Malaysia di tamasya Olimpik, sebanyak 11 pingat telah berjaya dibawa pulang dengan 7 daripadanya pingat perak, manakala 4 lagi adalah pingat gangsa. Menariknya, daripada 11 pingat berkenaan, 8 daripadanya disumbangkan oleh atlet yang membuat penampilan pertama di Sukan Olimpik. Selepas tertunda kira-kira setahun, Olimpik Tokyo 2020 yang merupakan tamasya sukan terbesar dunia akhirnya dapat direalisasikan. Terpaksa berdepan dengan ancaman pandemik COVID-19, timbul perasaan bercampur baur terhadap penganjurannya. Penduduk tempatan Fumiko Torimaru, 74 tahun, antara yang pernah merasai pengalaman tamasya Olimpik pertama di Tokyo pada 1964, memberitahu edisi kali ini amat berbeza. Jelasnya, terlalu banyak isu yang menyelubungi kejuaraan ini sekaligus merencatkan kemeriahannya. あまり日本国民としてはすっきりしないオリンピック。せっかく招致はねできて、いろいろ招致にも問題があったオリンピックでしたから、感情的にはやはり国民の皆さんは半々とは言わないけれども、全てが賛成しているわけじゃないオリンピックを強行しましたので、終わってもすっきりはしないオリンピックになるんじゃないかなと思います。Namun, berbeza pula pandangan bagi pegawai media Persekutuan Angkat Berat Antarabangsa Kevin Farley. Farley sangat teruja dengan tamasya ini, memandangkan ini kali pertama dia terlibat secara langsung.
For me, I've always been a fan of the Olympic Games. This is my first Olympic Games experience, so I understand from veterans of this that this is not quite the same situation. But I'm just very excited to be here, very grateful that I have the opportunity to be here and serve my sport and serve my athletes. So yes, it is surreal. I can't believe I'm back in Japan. Seems like yesterday I was here for the test event in 2019, but very happy to be here, very surreal. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Semoga semangat pengorbanan di Hari Raya Aidiladha tahun ini meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, terus patuh semua SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Saya Nur Alis Aidil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.